menunaikan i'tikaf di dalam masjid ini, dan sama-sama kita memperbetulkan qasad dan niat kita di dalam menuntut ilmu serta menjaga adab-adab yang zahir dan yang batin. Mudah-mudahan dengan demikian Allah merezekikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat serta diberi keberkatannya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah seperti mana biasa kita akan baca dua buah kitab. Yang pertama kitab Usuluddin dulu, kitab Faridatul Faraid, dan yang kedua nanti kitab Fiqh lah, pedoman sembahyang berjamaah, insyaAllah. Baik, kita tengok kitab Faridah dulu. Muka surat berapa? 5. Faridah muka surat 5. Yang ada kitab boleh tengok kitab lah. Kitab Faridatul Faraid muka surat 5. Muka surat 5. Perenggan apa? Luas sekali. Bermula Islam. Muka surat 5 perenggan bawah tu, bermula Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, bermula Islam itu mengikut dan menerima oleh zahir seseorang akan barang yang mendatangkan dengan dia barang. Siapa yang mendatangkan? Oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi musannif rahimahullah ta'ala nak menerangkan, nak menyatakan kepada kita apa itu Islam. Ada ramai lagi di antara kita sebenarnya yang tak tahu Islam tu apa, dan iman tu apa, dan ihsan tu apa. Jadi di dalam kitab Usuluddin ni nak diterangkan supaya hilang kesamaran, supaya hilang kejahilan, hilang kesamaran kita. Baik, jadi Islam itu apa Islam? Jadi Islam itu katanya musannif rahimahullah ta'ala, Islam itu mengikut ataupun menurut zahir. Zahir kita membuat apa yang Allah perintahkan. Allah suruh solat, kita solat. Allah suruh puasa, kita puasa. Allah suruh tutup aurat, kita tutup aurat. Itu makna mengikut. Zahirnya mengikut. Kalau Allah suruh kita buat, kalau Allah larang kita tinggalkan. Itu Islam. Allah perintahkan kita menuntut ilmu, maka kita hadir datang menuntut ilmu. Maka perbuatan kita sekarang ni menuntut ilmu ni masuk dalam kata Islam. Amalan zahir. Ingat sampai bila-bila. Ingat sampai bila-bila, jangan keliru. Jangan keliru. Islam bermaksud mengikut zahir dan menerima oleh zahir. Di sini maknanya lidah kita. Lidah kita ni masuk dalam anggota zahir. Lidah kita menerima apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul kata benda tu wajib, lidah kita kata wajib. Kalau Rasul kata benda tu haram, lidah kita kata haram. Bila Allah suruh syahadah, kita syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka itu namanya Islam. Itu mengikut zahir dan menerima oleh zahir. Mengikut zahir dan menerima oleh zahir.
Itu maknanya Islam. Islam. Jadi zahir kita mengikut, dan zahir kita yakni lidah kita menerima, dia tak lawan. Allah kata haram, dia kata haram. Kalau Allah kata haram, dia kata halal, itu makna tidak menerima. Allah kata wajib, dia kata tidak wajib, itu namanya tidak menerima. Itu namanya melawan. Islam ni diterima. Apa yang Allah kata dibenarkan, apa yang Allah suruh dibenarkan dengan lidah dia. Itu Islam. Jadi apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa oleh Rasul tu daripada segala ni bayan dia nak terangkan apa yang dibawa oleh Rasul ni. Apa yang dibawa oleh Rasul ni, yang mana kita ni kena ikut, kena turut, kena taat, nak menzahirkan yang kita ni Muslim. Muslim ni orang yang mengikut tu. Orang yang mengikut, siapa-siapa yang menurut, siapa-siapa yang mengikut barang yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang segala barang yang diketahui daripada agama dengan darurah. Makna urusan-urusan dalam agama ni yang kita tahu dengan darurah. Apa makna dengan darurah? Dengan mudah. Tak payah pergi ngaji pondok pun tahu. Tak payah duduk universiti pun tahu. Tak payah pergi Mesir pun tahu. Tak payah pergi Yaman pun tahu. Itu makna perkara agama, urusan agama yang diketahui dengan darurah. Contohnya semayang, semua tahu. Orang Islam wajib solat 5 waktu sehari semalam. Budak-budak pun tahu. Orang tak sekolah pun tahu. Orang tak duduk pondok pun tahu. Itu makna urusan agama yang diketahui dengan darurah. Darurah tu makna dengan mudah. Dengan mudah. Sebut semayang semua orang tahu. Sebut puasa semua orang tahu. Sebut agak haram semua orang tahu. Sebut judi haram semua orang tahu. Itu contoh perkara yang diketahui dengan darurah. Artinya dengan ketiadaan fikir. Tak payah nak fikir-fikir dah. Tak payah nak kaji-kaji. Tak payah nak selidik-selidik. Nak buka Quran, nak buka hadis. Betul ke semayang ni waktu ni wajib? Tak payah. Tak payah nak fikir-fikir. Sebab benda tu benda yang mudah diketahui. Dan bicara seperti mana contohnya? Mengucap 2 kalimah syahadah. Dan sembahyang. Sembahyang tu contoh amalan zahir. Kiaslah yang lain. Puasa, zakat, haji, umrah, tutup aurat, sedekah. Itu makna Islam. Dan dikendaki dengan mengikut dan menerima itu. Apa yang dikendaki dengan kata mengikut menerima tu? Dengan makna apa? Mengaku lidah. Lidah ni kena ngaku. Jangan lawan. Kalau lawan nanti dia jadi tidak Islam pula. Sebab ni nak cerita pasal Islam. Islam tu apa? Mengikut zahir. Lidahnya mengaku. Allah kata wajib, lidah itu ya wajib. Allah kata haram, ya haram. Dalam Quran kata contoh orang begini-begini hukumannya sebat 100 rotan, ya benar. Lidahnya mengikut.
Allah Ta'ala sebut dalam Quran, orang begini sekian buat jenayah, sekian hukumnya rejam. Ya benar, itu Islam, lidah. Kalau dia kata tak betul ni, kafir. Faham tak tu? Ni kita ngaji nak bagi faham lah ni. Maknanya kalau Allah Ta'ala sebut benda tu wajib, lidah kita kena ya wajib. Kalau Allah Ta'ala kata benda tu haram, lidah kata ya haram. Itu nama Islam. Kalau Allah Ta'ala kata wajib solat, lidahnya kata mana pula wajib solat, harus saja, kafir nama. Sebab lidahnya tidak menerima. Faham tak? Lidah tak terima, maka dia bukan Islam. Lidah bukan Islam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran bagian-bagian, maka lidah kita kena benarkan, kena benarkan. Buat tak buat nombor 2. Buat tak buat nombor 2. Benar sembahyang 5 waktu, sehari semalam wajib. Saya tak sembahyang sebab belum rajin nak sembahyang. Makna dia Muslim, cuma berdosa. Berdosa sebab apa? Sebab tak buat. Islam tak? Islam. Sebab apa Islam? Lidahnya membenarkan. Tapi kalau dia tak solat serta lidahnya tidak membenarkan, maka dia bukan Islam. Dia kata aku tak solat ni bukan apa, bukannya wajib sembahyang ni, bukan Islam. Bukan Islam. Aku tak tutup aurat ni bukan apa, panas, tapi tutup aurat ni wajib. Makna dia Islam. Tapi berdosa sebab apa? Tak taat, tak buat. Tak buat tu berdosa lah. Tapi Islam sebab lidahnya membenarkan tutup aurat tu wajib. Makna dia tahu dia berdosa setiap kali dia keluar rumah, contohnya dia dah aurat, dia tahu yang dia berdosa. Tapi kalau dia kata aku tak tutup aurat ni, bukannya wajib pun tutup zaman sekarang ni, contoh dia kata begitu, maka dia tidak Islam. Dah tak Islam, kafir lah. Mana ada lain lagi dah. Nak kata Islam tengah-tengah, Islam separuh, mana ada Islam separuh. Waktu kita kena faham benda-benda ni. Jahat-jahat kita, maksiat kita dah memang manusia, betul? Mana ada manusia tak buat maksiat? Tapi jangan sampai rosak Islam kita. Jangan sampai rosak Islam kita, jangan sampai tergadai Islam kita. Jahat-jahat pun jangan sampai terkeluar dari Islam. Maknanya di sini siapa pun wajib mengaji. Wajib mengaji. Dosa dah memang kita kena buat, makna memang buat dosa hari-hari. Tapi jangan dengan sebab kejahilan kita membuat sesuatu yang kita tak tahu. Kita bercakap sesuatu yang kita tak tahu, yang mengakibatkan kita apa? Bertukar jadi orang yang tidak Islam. Lepas tu kena ada ilmu, kena ngaji. Siapa pun kena mengaji. Makna dia jahat-jahat pun, dia maksiat-maksiat pun dia tahu sempadan. Dia tahu sempadan. Kalau tak mengaji, dia jahat, dia maksiat, tak tahu sempadan, langgar habis. Dia tak peduli. Tentu aurat ni bukannya wajib, sembahyang tak perlu dah sekarang ni. Itu jahat lagi, rosak Islam ni. Paling tidak dia tahu aku berdosa. Aku tahu aku ni berdosa tak sembahyang. Aku tahu aku berdosa tak puasa. Aku tahu aku keluar rumah pakai macam ni haram, berdosa aku. Selamat lagi Islam ni. Tu sebab kita kena mengaji, semua kena mengaji, pakat belajar, ambil tahu hukum halal haram. Kita ni bukan hidup atas dunia ni hidup selama-lama tak mati-mati. Cari dua lagi mati kita ni. Tak payah kita nak berasa berangan panjang umur kita. Antara sifat yang merosakkan kita, panjang angan-angan, iaitu berasa lambat mati. Bila kita berasa lambat mati, kita akan
menangguh-nangguhkan, membuat persiapan mati. Sebab pada kita banyak masa lagi. Sedar-sedar dah umum masjid. Sedar-sedar dah kena umum nama dekat masjid. Jadi jangan tangguh-tangguh. Belajarlah. Waktu cari duit. Waktu cari getah. Untuk kesenangan, kemudahan, keselesaan dunia. Jangan lupa menuntut ilmu, mencari ilmu untuk keselesaan akhirat. Dua-dua kena usahakan. Tak dapat mengaji siang, mengaji malam. Tak dapat mengaji malam, mengaji siang. Tak dapat tengah hari, pagi. Tak dapat pagi, petang. Macam cari duit tu. Tak dapat cari duit siang, kerja malam. Betul? Duit pandai pula kita adjust. Tak ada kerja waktu siang, kerja malam. Betul dah, tak apa dah. Kerja malam tak ada, kerja siang pula. Tak boleh buat kerja tengah hari, buat pagi. Pandai pula kita cari waktu. Maka ilmu pula tak pandai pula. Tang cari ilmu yang wajib tak pandai pula. Tang cari nafkah yang wajib pandai. Dia kata kita ni kena kerja ustaz, ke mana-mana pun kita ni lelaki. Contohlah kalau lelaki lah, kita ni ada anak bini, wajib cari nafkah. Sebab tu saya tak boleh kerja siang, saya kerja malam. Saya tak boleh kerja malam, saya terpaksa kena kerja pukul 3 pagi. Sebab ini kewajipan saya sebagai seorang suami yang Allah perintah tadi saya. Betul tak salah, betul. Tapi tang belajar pula ditumpu satu masa je. Minta maaf lah ustaz, saya ni tak boleh nak datang surau lepas maghrib lepas isyak ni sebab saya kerja. Dah tu. Oleh yang demikian tak apalah saya tak belajar tu. Mana pula tak apa pula. Mana keluar hukum tak apa ni. Wajib cari waktu lain supaya belajar. Sebab belajar ni wajib. Belajar wajib. Cari nafkah wajib kan. Jadi dua-dua ni kena usahakan. Benda wajib mana boleh pilih. Benda wajib mana boleh pilih. Yang boleh pilih ni benda sunat. Cari nafkah wajib. Sebab tu tak boleh kerja siang, kerja malam. Tak boleh kerja malam, kerja pagi. Tak boleh kerja pagi, kerja petang. Sebab wajib. Menuntut ilmu pun begitu. Tak boleh menuntut ilmu waktu malam, cari waktu pagi. Tak boleh pagi, waktu tengah hari. Tak boleh tengah hari, petang. Tak boleh petang, tengah malam. Kok mana-mana pun kita kena usahakan. Sebab itu kewajipan kita kepada Allah. Jadi saya tak boleh jadikan alasan saya tak pergi belajar sebab lepas maghrib lepas isyak saya tak balik kerja lagi. Jadi saya dimaafkan. Mana datang hukum dimaafkan? Mandai-mandai kita je. Wajib cari waktu lain. Kita mesti bertanggungjawab. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Menuntut ilmu fardu aini wajib. Tak boleh pagi, petang, malam. Tak boleh malam, tengah malam. Ikutlah. Tak boleh hari Isnin, hari Selasa. Tak boleh hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis. Takkan sepenuh-penuh masa kita tak. Masa lain ada pula. Pasar malam boleh pergi, tepi pantai boleh lepak, kedai makan boleh pergi. Ada pula masa. Padahal benda tu tak wajib. Harus saja. Jadi dulu kan yang wajib. Ejah balik jadual kita. Ejah balik jadual kehidupan kita atas dunia. Ejah balik. Jangan masa kita 24 jam tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, sepanjang tahun, sepanjang umur habis dengan cari duit. Senang saya kaya, saya memang cari duit. Itu je pusingan situ. Berlaki, berbini, beranak, bercucu, bercicit, bersiap cari duit itu. Menuntut ilmu tak ada. Jangan binasa kita nanti. Orang yang beramal tanpa ilmu ni amalannya Allah tak terima walaupun banyak. Walaupun amalannya macam malaikat tak berhenti-henti beribadat, tapi dia beribadat bukan dengan ilmu tapi dengan nafsu dia. Kata ulama amalannya tidak akan diterima oleh Allah. Apa kita nak buat kalau kita mati dalam keadaan tak ada bekalan? Allah tak terima bekalan. Takut tak amalan kita Allah tak terima? Ada antara kita ni memang niatnya beramal, memang tak nak Allah terima. Ada tak? Orang buat baik, buat amal sebab dia tak nak Allah terima. Ada? Tak ada. Yang buat baik ni semua nak Allah
terima. Tapi sayangnya kita cuma nak buat baik tapi tak nak ambil tahu bagaimana cara nak buat baik yang Allah terima. Nak buat baik yang Allah terima ni antaranya mesti kena ada akidah yang betul, keikhlasan hati, ada pantang larang yang kita mesti jauhkan, ada syarat rukun yang mesti kita kena buat. Dah nak tahu mana benda ni, melainkan kena belajar. Kalau tak nak belajar ni, kita boleh beribadat tapi ibadat kita ikut nafsu, pantang kita langgar, syarat tak cukup, rukun tak cukup, habis kan? Boleh beribadat. Siapa kata tak boleh beribadat dengan tak belajar? Boleh je. Saya nak semayang, nak puasa, nak buat baik kat orang ramai tanpa saya belajar, boleh. Lu tengok orang kafir, orang bukan Islam, dia buat baik juga. Tolong sana, tolong sini, buat baik dengan mak ayah, buat baik dengan anak bini, betul tak? Tapi ada dia belajar? Dia ada belajar padu ain, fiqh ke tauhid ke usuluddin ada? Mana ada? Makna dia boleh tak buat baik? Allah terima tak? Allah terima tak? Perbuatan baik orang-orang kafir tu Allah terima tak? Dah, Allah tak terima. Sebab apa? Tak cukup syarat. Itulah nasib kita ni, walaupun Melayu yang beragama Islam, kalau semata-mata berbuat amal kebaikan tanpa ilmu, 2 kali 5 je. 2 kali 5 je dengan orang bukan Islam. Jadi rugi kita. Baik belajar. Baik belajar. Belajar. Takkan tak ada masa langsung untuk ibadah, untuk akhirat kita. Tamak lobanya lah kita dengan dunia. Habis masa kita untuk dunia semata-mata. Aku nama panggil cintakan dunia, loba dunia. Jangan loba dengan dunia ni. Loba ni, dunia ni binasa. Sekaya apa pun tinggal, sesenang apa pun tinggal, seluas apa pun tinggal. Apa faedah rumah kita kalau besar macam masjid ni? Dalam kubur besok berselisih tulang rusuk kita. Apa faedah? Apa faedahnya kita dan anak bini kita mewah rumah macam masjid ni punya besarnya? Tiang-tiang rumah kita macam tiang masjid ni punya besarnya, mewah selesa, tapi dalam kubur besok kita anak bini kita berselisih tulang rusuk, sempit kubur kita sebab amalan kita tak diterima oleh Allah. Apa faedah? Apa faedah? Sebab tu kita kena fikirkan juga kesenangan kita selepas mati tu, kena fikir. Aku nak senang, anak bini aku pun aku nak pastikan senang selepas mati besok. Macam mana cara dia? Menuntut ilmu, perbetulkan ibadah. Abang tahu cara buat begini, tak boleh buat begitu, pantangnya begini. Dah. Ibadat ni banyak musuh. Ibadat banyak musuh, tuan-tuan. Jangan kita ingat senang nak bawa, walau satu pun pahala nak bawa balik akhirat bukan senang. Kalau kita faham apa itu ibadah, kalau kita faham apa itu ibadah, kita akan tahu betapa susahnya nak bawa balik walaupun satu pahala. Jangan kata banyak, teman. Satu ni pun belum tentu kita boleh bawa lagi. Kalau kita faham ibadat tu bagaimana. Yang kita kata senang buat amal Allah terima, buat baik Allah terima, buat baik jadi bekal, ini sebab kita tak faham. Itu ringkasnya. Buat baik Allah terima tu ringkas. Huraiannya, buat baik betul dengan syarat dan rukun, betul akidahnya, betul keikhlasannya, jaga pantangnya, baru insya-Allah Allah cuma cakap pendek ringkasnya, buat baik Allah terima, jadi bekalan akhirat. Itu ringkasnya. Sedekahlah 1 juta sehari, akidah tak betul, Allah tak terima. Puasalah sampai buruh kering gitu, tinggal kulit dengan tulang ni. Puasa hari-hari, akidah salah, Allah tak terima. Jangan seronok-seronok gitu. Sebab tu kena ada risau tentang akhirat. Ambil masa, tak kisahlah bila-bila lepas mayang, petang-petang duduk tepi laut tu, tengok ujung laut tu. Macam mana aku ni kalau amal aku Allah tolak? Macam mana amalan aku kalau Allah tak terima? Macam mana kalau Allah tak terima aku ni hamba dia? Macam mana? Macam mana besok kalau mati anak bini aku Allah azab? Fikir benda-benda macam tu.
Jangan fikir macam mana nak bagi senang anak bini aku kaya atas dunia, macam mana nak bagi kehidupan selesa atas dunia ni untuk anak bini aku. Jangan fikir itu je. Kena fikir no, selepas mati kita muslimin, kita mukminin, wawasan kita bukan di sini. Wawasan kita akhirat. Orang kafir wawasan di sini. Sebab tu dia nak sekaya-kayanya di sini. Kita dah, sini bukan tempat kita tuan-tuan. Tempat kita selepas mati besok akhirat. Jadi jangan kita rasa kecil hati dengan Tuhan, jangan berasa kecil hati dengan Allah bila Allah tak bagi kita kesenangan, kemewahan, keselesaan macam orang lain. Tak apa. Jangan. Yang kita kena sedih kalau Allah tak bagi kita taufik beribadat macam orang lain, menuntut ilmu macam orang lain, beramal macam orang lain. Ini kita kena sedih. Ini kita kena risau, ini kita kena bimbang. Kita kena risau tengok anak bini kita tak semayang, anak bini kita jauh daripada agama. Ini kita kena risau. Sebab benda ni nanti kalau berterusan sampai mati, kecelakaan yang besar menunggu kita di hari kiamat besok. Walaupun rumah kita mewah macam ni, tapi tak ikut agama, tak kenal Tuhan, ni je lah kesenangan kita. Sekejap ni lah. Lepas tu besok sakaratul maut tu mula azab dia dah. Sakaratul maut tu mula dah diazab dah di situ dah. Dan seterusnya besok dalam kubur dan sebagainya. Nauzubillah. Jadi buat persiapan kita. Tak kira tua, tak kira muda. Mati ni bukan kira sakit, mati bukan kira tua. Mati bila-bila masa mati. Jadi kita ni kena ingat mati banyak-banyak, jangan ingat panjang umur. Jangan ingat panjang umur. Apa ni panjang umur lagi, apa ni panjang umur lagi. Bila kita ingat panjang umur tu yang kita tangguh-tangguh, nantilah belajar, nantilah belajar, nantilah belajar, nantilah belajar, nantilah belajar, terjun kubur dah. Nantilah belajar, terjun kubur dah. Berapa ramai orang mati sedang cari duit, padahal duit tak dapat pun. Berapa ramai orang sedang mati memburu dunia, padahal tak dapat pun dunia yang dia dapat, yang dicari. Dua-dua terlepas. Nauzubillah min zalik. Yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Waspada kita. Man atas dunia ni agak-agaklah cari rezeki, jangan sampai langgar sempadan. Walaupun halal ada sempadan. Bukan maksud rezeki halal ni kita boleh ulun pagi petang siang malam, bukan. Walaupun halal ada sempadan. Nak makan halal, pergi rumah orang kenduri halal. Apa bukan boleh ambil semua. Ambil qadar nak makan je. Walaupun hidangan tu halal. Apa kata tuan rumah kita ambil sampai sedulang untuk kita seorang? Tamah je lah. Mentang-mentang halal kau sampai sedulang kau. Tuan rumah benci tak dengan kita? Benci lah. Ini mari mana ni, buruk perangai. Mentang-mentang halal kau sedulang kau hadap seorang. Ingatkan makan ambil sedulang nak makan 5-6 orang. Rupa dia seorang. Mentang-mentang halal kau pulun semua sampai kau langgar orang lain punya tak elok perangai. Macam itulah perbandingannya. Kita yang cari halal ni, benda halal ni, pukul pagi petang siang malam, sampai langgar sempadan sembahyang, langgar sempadan menuntut ilmu. Mentang-mentang halal kita pukul semua. Jahat adab namanya dalam mencari rezeki. Tak ada akhlak dalam mencari rezeki. Ada. Sebab tu mukmin ni dia ada sempadan, dia ada banyak sempadan. Habis ni kena ambil tahu ni. Dan dikendaki dengan mengikut dan menerima itu mengaku lidah dengan barang yang tersebut itu. Kena tahulah benda-benda tu. Yang ni Allah wajibkan. Kita kena tahu apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah haramkan. Kalau kita tak ambil tahu, nanti dibimbangi, dikhawatiri yang Allah wajibkan kita kata tak wajib. Nampak tak? Sebab kita tak tahu. Padahal benda tu wajib. Oleh kerana kita tak tahu, kita kata mana wajib pula. Tak merosakkan iman kita. Kalau yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal, tak merosakkan Islam kita. Antara benda yang merosakkan Islam kita, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Kita tak tahu halal haram. Halal apa entah, haram apa entahlah. Silap-silap yang halal kita kata haram, yang haram kita kata halal.
dah rosak Islam kita. Tanpa kita sedar, Islam dah rosak rupa ni. Tapi perasaan Islam lagi. Padahal dah rosak Islam kita. Dan menerima mengaku lidah dengan barang yang tersebut itu dan tiada menolakkan dia. Jangan tolak. Jangan tolak. Walaupun tak nak buat, jangan ditolak benda tu. Jangan dikatakan tak betul benda tu. Jangan dikatakan tak relevan benda tu. Faham? Dah maklum dah, bila sebut hukum hakam Allah ni memang nafsu kita tak suka. Nafsu tak suka dengan ibadah. Tapi jangan dengan sebab nafsu kita tak suka ibadah, lidah kita kata benda tu tak betul. Jangan. Nafsu suka sembahyang tak? Jujur. Nafsu suka tak sembahyang? Tak suka. Nafsu tak suka solat. Sebab tu bila kita nak solat ada dugaan, ada cabaran, malas begini begitu. Nafsu suka mengaji? Mana ada. Kalau suka tak ramai jadi. Kalau suka macam pasal malam pun. Ada rela jaga kat luar parking. Tu kalau suka. Mengaji ni tak suka, nafsu tak seronok, nafsu tak seronok. Jadi di pantai Kalambala. Hari ni hari had tengok sepanjang-panjang tu ramai orang. Nampak? Sebab nafsu suka. Dah memang itu manusia. Sebab tu nak buat ibadat ni kena lawan. Nafsu yang tak suka tu kena heret juga. Tak suka pun heret semayang juga. Tak suka pun heret belajar juga. Kalau tak heret memang takkan dapat buat sampai bila-bila. Itu nafsu. Itu nafsu. Jadi jangan dengan sebab nafsu kita tak suka, lidah kita kata benda yang Allah suruh ni tak betul, yang Allah suruh ni tak relevan, yang Allah suruh ni tak patut. Jangan. Kena ngaku aku tak buat ni, malas aku tak buat benda ni, dosa aku, benda ni Allah wajibkan. Dan jika tiada diamalkan dia sekalipun, nampak tak tu? Walaupun dia tak buat, lidah jangan ingkar. Dalam Quran tu banyak hukum hakam Allah, hudud tak hudud, macam-macam ada dalam Quran. Jangan lidah kita ingkar, nanti mengkafirkan kita. Jangan. Ingat baik-baik. Nak buat tak nak buat, hudud itu nombor 2 punya cerita. Besok jawab depan Tuhan apa alasan tak nak buat hukum hudud. Jangan sampai nafsu tak suka dengan hukum hudud, kita kata hukum hudud ni hukum yang tidak benar, hukum hudud ni hukum yang tak patut. Jangan. Itu ingkar lidah dah. Nampak tak? Benda-benda tu kan sebut dalam Quran semua. Semayang sebut dalam Quran, puasa sebut dalam Quran, haji umrah sebut dalam Quran, nikah kahwin sebut dalam Quran, bab jinayah pun sebut dalam Al-Quran. Semua datang daripada Allah. Bukan hukum hudud tu datang daripada Tuhan lain. Kenapa yang 5 ni kita terima, yang ni kita kata tak relevan pula? Jaga baik-baik. Sebab tu kena faham, jangan ikut nafsu kita, tuan-tuan. Jangan ikut orang yang tak kenal agama. Jangan. Rosak iman kita nanti. 5 ni katalah 5 ni daripada Quran, 5 ni daripada Allah, 5 ni yang menyampaikannya Rasulullah. Kenapa kita kata 4 ni saja yang relevan, yang ni tak relevan? Na'udzubillah min zalik. Jangan, tuan-tuan, sayang Islam kita. Antara benda yang mengkafirkan kita ni, lidah menidakkan. Faham tak? Jadi jangan menidakkan benda tu, sebab itu keputusan Allah. Besok Allah tanya kita, kenapa kau boleh kata semayang relevan, puasa relevan, haji relevan, kenapa yang ni pula kau kata tak relevan? Mana lemahnya? Mana kurangnya? Mana zalimnya? Macam mana kita nak jawab nanti? Jadi jangan terikut-ikut orang yang tak faham agama. Saya bukan nak politik, tuan-tuan. Saya cakap ni hukum. Kita belajar kitab akidah kan ni. Tak peduli apa parti politik kita, akidah mesti betul. Jaga akidah kita. Tak peduli apa warna kita, akidah mesti betul. Apa bangsa kita, akidah mesti betul. Mana negeri negara kita duduk, akidah mesti jaga. Jangan dengan sebab benda-benda dunia ni merosakkan akidah kita. Jangan, tuan-tuan. Yang hak-hak, yang batil-batil ni nampak tak tu?
Lidah wajib menerima semua yang dibawa oleh Rasul. Yang dalam Quran tu semua dibawa oleh Rasul. Jadi kalau ada 10 tu lidah kita membenarkan. Jangan kita jadi orang yang liberal, membenarkan sebahagian, menolak sebahagian. Orang liberal, mana hukum hakam Tuhan yang muafakat dengan nafsu, dia kata betul hukum ni. Mana hukum hakam Allah yang bertentangan dengan keinginan dia, dia kata hukum ni tidak relevan. Jangan macam tu tuan-tuan. Jaga Islam ini. Besok yang nak jawab depan Allah kita, bukan orang-orang lain. Rosak akidah kita, kita yang bertanggungjawab, bukan orang lain. Sebab tu kita kena ada ilmu supaya kita selamat. Kalau kita tak ada ilmu, nanti kita mengikut-ikut, meniru-niru orang yang tak ambil peduli tentang agama. Nanti akidah kita rosak disebabkan oleh mengikut orang-orang yang tak faham agama. Yang kena azab kita, bukan dia. Kena banyak orang kita rosak akidah sebab benda-benda tu. Ini majlis ilmu kan? Agama tak boleh sorok-sorok. Hukum hakam tak boleh sorok-sorok. Yang hak-hak, yang batil-batil. Nak pakai-pakai, tak nak pakai, nanti jawab depan Allah. Kita tak nak bertanggungjawab. Nanti dikata kenapa menyorok-nyorokkan hukum hakam Allah. Kenapa tak cakap terus terang? Macam mana kita nak jawab? Dosa kita pun banyak. Dosa kita pun banyak, teman-teman. Baik kita cerita, biar orang faham. Orang tak nak terima itu, nanti jawab depan Allah. Faham baik-baik tadi. Dia kata apa? Islam ni apa? Lidah menerima, lidah mengaku, lidah mempercayai, lidah membenarkan apa yang Nabi bawa. Semua yang Nabi bawa sebagai seorang Muslim, lidahnya mesti mengiyakan benda tu. Lepas tu dia kata apa tadi? Dan jika tiada diamalkan dia sekalipun dia tak nak buat, tak nak semayang, nanti jawablah. Tak nak puasa, nanti jawab. Tak nak tutup aurat, nanti jawab. Paling tidak dia tak kekal dalam neraka. Na'udzubillah. Sebab apa tak kekal? Sebab dia masih lagi Muslim. Diazab pun oleh Allah, nanti diazab dengan sebab dosa tak semayang, dosa tak puasa, dosa tak zakat, dosa dedah aurat. Tapi akhirnya nanti Allah masukkan dia ke dalam sebab apa? Muslim. Tapi kena bersih dulu. Tempat syurga ni tempat bersih. Allah tak masukkan orang pendosa dalam syurga. Sebab tu kalau kita tak nak bersihkan diri kita di dunia dengan bertaubat, Allah akan bersihkan kita dengan api neraka dulu. Na'udzubillah. Lepas tu baru masuk syurga. Nak masuk syurga dengan dosa-dosa tak layak. Dosa tu kotor, dosa tu jijik, dosa tu busuk. Syurga tu suci, bersih. Sebab tu kita Muslim, mukmin ni, bila Allah nak masukkan dalam syurga besok, cuci dosa dulu. Kita pilihlah nak Allah cuci ataupun kita cuci dulu atas dunia dengan bertaubat kepada Allah. Cuci tetap kena cuci. Sebab tu bertaubat itu hukumnya wajib. Kalau kita tak nak bertaubat daripada dosa kita, tapi kita beriman, sebelum masuk syurga kena singgah neraka dulu. Na'udzubillah. Tak ada seorang pun yang tertanggung azab neraka Allah. Kalau kita tak sempat bertaubat tapi beriman, nanti Allah cuci dulu dalam neraka. Dah bersih, tak tahu berapa juta tahun dalam neraka tu, barulah masuk syurga dan kekal selama-lamanya. Tapi kalau kata azab ni tuan-tuan, jangan kata 1000 tahun, seminit pun tak tahan dah kita. 5 saat tak tahan dah. Cuba ambil setrika kat rumah kita tu, buka dia punya apa tu, panas tu, buka habis maksimum, tepek kat muka kita, tengok berapa saat kita boleh tahan. Itu besi teman, bukan api. Besi panas. Besi panas bukan api. Besi pun pindah dah pipi kita. Pipi kita pindah dekat setrika. Letak 5 saat, tengok. Ini berjuta tahun dalam neraka tu. Dalam api. Bukan dalam besi panas, dalam api.
Tahan dengan kita. Sebab tu jangan sampai rosak akidah kita. Kena jaga, kena takutkan azab Allah. Kena selalu, orang macam kita ni kena selalu fikir azab Allah, baru kita jadi slow sikit. Kena ingat mati, ingat azab Tuhan banyak. Itu ulama pesan dah, untuk melembutkan hati kita yang cintakan dunia ni. Kena banyak ingat mati, kena banyak ingat azab Allah. Dan ingat yang diri kita ni sangat-sangat lemah, sangat dhaif, tak kuasa. Allah bagi masalah je, melalaklah kita. Allah uji kita dengan masalah. Betul tak? Allah uji kita masalah. Dalam keluarga kita ada masalah, menangis kita. Mana kuat kita? Mana hebat kita? Bukan uji dengan api, uji masalah, menangis kita. Ada yang terjun bangunan, terjun jambatan, tak sanggup nak bawa masalah. Macam mana kalau Allah azab kita dengan azab neraka yang dahsyat? Minum air panas, minum air tembaga panas, disula, na'udzubillah. Dan macam-macam lagi. Gentung tak mati, dibakar gentung tak mati. Dalam neraka tu gentung tak mati, dijadikan balik kulit kita seperti sedia kala, dibakar lagi, gentung lagi, bertukar balik, gentung lagi. Begitulah berulang-ulang selama-lamanya, na'udzubillah. Cuba kita bayangkan diri kita dan anak bini kita diazab macam tu. Siapa sanggup? Ada tak sini seorang suami yang sanggup tengok anak bininya dibakar hidup-hidup? Ada tak kat sini suami yang sanggup tengok anak bininya diazab hidup-hidup? Tak ada kan? Tapi ramai suami yang sanggup tengok nanti anak bini diazab di hari kiamat. Ramai suami yang sanggup tengok anak bininya diazab besok di hari kiamat. Walaupun dia kata tak sanggup tengok anak bini diazab susah di sini, tapi sebenar kelakuan kita tu menunjukkan kita seorang suami yang sanggup melihat anak bini kita nanti diazab oleh Allah. Dalilnya mana? Kita tak pedulikan mereka dengan hukum hakam Allah. Kita tak ajar dia agama, kita biarkan dia. Hati-hati kita suami. Sebab tu suami kalau anak bini kita belajar agama, alhamdulillah, itu rezeki nikmat daripada Allah dah. Isteri yang suami tak nak mengajar, kita kena gerak dulu. Kita kena selamatkan diri kita. Jangan tunggu suami mengaji kemudian baru kita nak mengaji. Suami tak mengaji, kita tak mengaji. Jangan. Kubur masing-masing, azab masing-masing. Ada orang kata gitu, ustaz, saya bukan tak nak belajar, suami tak nak mengaji. Dia tak nak mengaji tu nanti dia jawab. Kita tak mengaji, nanti amalan kita salah, kita yang nak kena azab dengan Allah. Bini ajak bini mengaji, bini tak nak, kita suami mengaji. Kawan-kawan ajak kawan-kawan mengaji, kawan-kawan tak nak, kita jalan dulu. Selamatkan diri kita cepat. Barangkali kita akan yang terlebih dahulu dipanggil oleh Allah. Sambil-sambil tu ajak jumlah. Dia tak nak, tak apa, pergi ngaji. Esok lusa ajak lagi, jumlah ngaji. Dia tak nak, kita ngaji. Kita kena ingat, tak ada orang boleh ubah orang lain melainkan Allah. Kita tak ada kuasa nak ubah orang. Kita hanya boleh usaha mengajak sahaja. Ada pun yang memberi kesan insaf, nak belajar, tergerak nak belajar, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kalau kita ni boleh ubah orang, takkan ada seorang yang jahat tinggal atas dunia. Nasihat sekali ubah jadi baik, nasihat sekali berubah jadi baik. Betul tak? Itu menunjukkan perbuatan kita ni tidak boleh memberi kesan, melainkan yang boleh memberi kesan buruk baik hanyalah Allah Ta'ala. Kita kena ingat macam tu. Tapi setiap usaha kita mengajak, berdakwah tidak akan jadi sia-sia, bahkan diberi pahala kebajikan oleh Allah, masuk dalam golongan orang yang menolong agama. Jumlah ngaji, dia tak nak, okey tak apa, kita pergi dulu. Esok lusa je lagi, Jumaat. Dia tak nak lagi, teruskan. Jumlah ngaji, dia nak mengaji, jangan perasan pula. Hebat aku ni, berapa ramai orang berubah mengaji ni sebab aku. Jangan. Itu semata-mata kehendak dan rahmat Allah. Jangan perasan kita pula. Nampak tak? Macam-macam. Mana-mana jalan ibadat ada perangkap. Mana-mana jalan ibadat ada perangkap syaitan yang nak merosakkan. Sebab tu ilmu ni tuan-tuan tak boleh tidak. Tak dapat tidak, mesti kita kena usahakan. Jangan tangguh-tangguhan. Jangan tangguh-tangguh. Kena ingat kita tak ada kuasa nak mengubah orang.
kuasa nak ubah laki kita, tak ada kuasa nak ubah bini kita, tak ada kuasa nak ubah anak-anak kita, tak ada kuasa nak ubah masyarakat kita, tak ada kuasa nak ubah kawan-kawan kita. Yang boleh mengubah ni hanya Allah. Tapi kita Allah suruh berusaha, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, mengajak sesama kita kepada kebaikan. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan oleh Allah. Terus ada orang kahwin lepas ni? Tak ada? Tak ada? Tak ada? Oh, tak ada nasi kawah ni. Tidak boleh makan nasi kawah ni. Tak ada nasi kawah. Singgahlah restoran mana-mana Dan jika tiada diamalkan sekalipun, sekalipun dia malas nak semayang, tapi lidah wajib mengatakan semayang itu wajib. Semayang wajib 5 waktu sehari semalam. Aku mesti kena semayang. Allah wajibkan ke atas aku semayang. Kalau aku tak semayang berdosa besar tadi aku. Dia kena ngaku macam tu. Dia tak semayang, itu dosa dia. Dan umpama semayang, banyak lagi lah puasa, tutup aurat, mengaji fardu ain. Jadi dia kena tahu benda ni semua wajib. Aku yang tak buatnya, aku yang maksiatnya, aku yang malasnya, aku yang banyak alasannya, aku yang banyak helahnya, ni dosa aku. Maknanya paling tidak dia tahu dan dia sedar dia hamba yang banyak dosa dengan Allah. Kalau tak nanti kita buat benda ni hari-hari, kita tak semayang, kita tak mengaji, rasa tak ada dosa. Elak. Bila dalam diri kita tak ada rasa bersalah, kita tak akan berubah, tuan-tuan. Kita tak akan berubah. Antara sebab yang kita boleh berubah ni bila ada dalam hati kita rasa bersalah. Aku ni lama tak semayang, aku ni lama tak mengaji, aku tak pernah pun sujud kepada Allah, sedangkan Allah tak pernah pun tinggalkan aku, sentiasa bagi nikmat kepada aku, bagi pertolongan kepada aku dan anak bini aku. Tak patut aku buat macam ni. Kalau ada benda macam tu, insya-Allah lambat cepat dia akan berubah. Lambat cepat dia akan berubah. Tapi kalau kita tak perasan benda tu, lajar aja, langgar perintah Allah pun rasa betul, rasa okey, ini payah nak ubah. Tapi kalau dia dah mula rasa aku ni banyak dosa, nikmat Allah aku minta Allah bagi sihat, minta Allah bagi rezeki, minta Allah bagi selamat, minta Allah bagi anak-anak berjaya, minta Allah Ta'ala aku bagi gini, macam-macam aku minta. Tapi Allah minta aku semayang, aku tak semayang. Allah minta aku puasa, aku tak puasa. Tak kena ni, tak patut ni, tak sepatutnya aku buat macam ni. Kalau orang pun aku tolong, banyak orang yang aku tolong, tiba-tiba aku panggil dia tak mandang pada aku. Banyak dah tolong kawan kita ni, daripada dia susah sampai senang tolong, tiba-tiba selisih baru panggil dia buat tak reti je. Kan kita nampak tak patut buat macam tu. Aku banyak tolong macam ni, dia buat ni aku. Dah kita dengan Tuhan macam mana pula? Kita ni kalau orang buat silap dengan kita, kita nampak. Tapi bila kita buat silap dengan Allah, kita tutup mata je. Kalau kita buat budi baik pada orang lain tak balas, kita berkata, apalah kau ni, punyalah aku ni tolong kau daripada susah sampai senang, ini balasan kau. Pandai pula kita. Betul tak? Pandai pula. Sanggup kau buat macam ni, jenis tak mengenang budi, kau pandai kita jaga. Cuba tengok kita kenang tak budi Allah pada diri kita. Sejak daripada dalam alam rahim Allah jaga kita, sampai ke hari ni Allah bagi nikmat. Ni boleh bercakap pun nikmat Allah ni. Tuan-tuan boleh hidup sekarang ni, boleh bernafas ni pun tumpang nikmat Allah. Patut tak kita buat pada Allah begitu? Allah suruh kita tak peduli, Allah larang kita tak peduli, Allah panggil kita tak peduli. Patut ke? Kalau orang buat macam tu pada kita, kita kata tak patut. Adakah patut kita buat macam tu pada Allah pula? Sebab tu kita ni Nabi kata antara benda ibadat yang besar pahalanya berfikir. Kena fikir. Berfikir sejenak ni dengan fikiran yang menimbulkan keinsafan, lebih banyak pahala daripada beribadat setahun. Besar pahala fikir ni.
Kita kalau beribadat, buat ni dia tak nak fikir, dia akan payah. Dia tak akan nampak jalan. Tapi kalau ada masa dia merenung diri dia, dipikir nikmat Tuhan yang dia ambil, nikmat Tuhan yang dia guna, dipikir kebaikan Tuhan pada diri dia, bukan pada diri kita saja, pada anak bini kita. Allah tolong kita, Allah tolong anak bini kita, Allah tolong majikan kita. Betul tak? Yang bagi gaji kita tu Allah ke majikan kita pada hakikatnya. Alhamdulillah Allah temukan kita dengan majikan yang baik-baik, majikan yang tak tipu kita. Mana datang benda tu? Allah yang aturkan untuk kita. Nampak tak betapa banyak pertolongan Allah pada diri kita. Tapi bila Allah panggil kita, palingkan muka kita. Allah suruh kita, palingkan muka kita. Patut pula kita buat macam tu, layak pula kita buat macam tu pada Tuhan. Tapi kalau orang tak layan kita, tak hargai kebaikan kita, tak layak pula, tak patut pula. Nampak tak? Kita renung-renung diri kita. Mudah-mudahan Allah bagi kita keinsafan. Sungguhlah tuan-tuan, anak-anak kita jaga daripada dalam perut ibu lah, ibu. Dalam perut duk kandung, bawa sana sini, sakit pening, tidur tak selesa, makan tak selesa, menerap salah, mengering salah. Makan bersuap, berak dibasuhkan, cari belanja, sanggup berhutang sana sini nak sekolahkan dia, contoh. Nak apa belikan, sanggup berhutang. Sampai masa dah besar kita panggil dia buat benda. Mamat dia kata nanti. Panggil dia tak boleh. Macam mana kita sebagai ibu tadi contoh, ini balasan kau, ini macam ni kau buat. Dulu mak ni sanggup tak tidur malam, nak halau nyamuk, takut kena gigit dengan nyamuk, sampai mak tak cukup tidur. Macam ni balasan kau, mak panggil kau tak peduli, mak suruh kau tak peduli. Itu ibaratnya Allah ni. Mana banyak buat baik kita dengan anak kita, dengan Allah buat baik yang kita. Allah buat baik yang kita. Allah tu sangat-sangat banyak menolong, membantu kita. Patutkah kita balas kebaikan Allah macam ni? Tak patut. Maka perbaiki. Yang risau, dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Kita kata mak ayah kita sayang, kasih sayang, Allah Ta'ala lagi Maha kasih sayang pada kita lagi. Sehebat-hebat kasih sayang mak ayah kepada anak, lagi hebat, lagi dahsyat kasih sayang Allah kepada kita hamba dia. Nampak tak? Antara kasih sayang Allah pada kita mana? Allah pilih kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih kita jadi orang Islam. Allah pilih kita jadi orang beriman. Betul tak? Boleh tak Allah lahirkan saya ni sebagai orang kafir? Boleh tak? Boleh tak kalau Allah nak lahirkan saya dulu daripada orang kafir? Boleh tak? Boleh. Tapi saya bertuah Allah lahirkan saya di kalangan ibu bapa muslim. Ini kebaikan Allah. Apa yang saya nak katakan, andai kata dulu Allah Ta'ala lahirkan saya ni di kalangan orang kafir, apa saya nak katakan sekarang? Bagaimana keadaan saya sekarang? Bagaimana hidup saya sekarang? Bagaimana pegangan saya? Allah dah menyelamatkan saya daripada kekufuran. Allah dah menyelamatkan kita ni daripada kekufuran. Lahir-lahir Allah bagi nikmat iman Islam. Itu kebaikan Allah nombor satu pada diri kita. Tak kira lagi nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat berfikir macam ni. Jadi tak patut kita nak buat begitu pada Allah. Ngajilah, belajar, kenal Tuhan, supaya kita jadi hamba yang taat kepada Dia. Terjadi taat kepada Dia. Allah Maha Pengampun, jangan risau. Allah tahu kita ni lemah. Sebab tu Allah sentiasa nak mengampunkan kita. Kalau kita sudi nak minta ampun pada Dia. Kemudian mana lagi? Dan umpamanya selama-lamanya. Dan segala rukun Islam itu 5 perkara. Wallahu a'lam. Separuh masa pertama. Minum dulu. Satu kita lagi. Tanda-tanda situ insya-Allah. Bulan depan pula. Minum dulu. Tak ada air. Saya minum seorang. Lain tak ada air. Minta maaf ibu-ibu, bapa-bapa, kawan-kawan, saya minum dulu.
pedoman semayang jemaah. Sampai surat berapa dah? Ni muka surat saya pakai kitab Jawi ni. Perempuan muka surat berapa? Jawi ni pakai Jawi. Dia punya kitab Rumi tak tahu mana. Kita dah tak pandai Jawi. Baca Jawi ni kalau salah tolong tegur. Muka surat apa? Tak ada muka surat. Masya Allah. Cik masuk last tadi. Tak ada tanda. Lapan. Muka surat 8. Muka surat 11 Rumi. Ada kata 11. Jawi 8. Perenggan Baris berapa? 12 daripada atas. 12 daripada atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Kita ambil kat bintang tu ulang kat bintang tu. Ada bintang kan? Ada bintang. Kalau kita Rumi pun ada tanda tepi tu. Dan ketiganya, ni syarat qudwah. Kita sedang belajar syarat qudwah. Apa syarat qudwah ni? Syarat-syarat nak mengikut imam. Bila sembahyang berjamaah ada syarat. Tak cukup syarat, tak sah walaupun duduk belakang imam. Tak cukup syarat, duduk belakang imam tak sah sembahyang. Sebab tu bila kita melibatkan diri dengan solat berjamaah, tak peduli jemaah di rumah, di surau, di pejabat, di padang, di mana pun, kena tahu syarat kedua. RNR ke, kena tahu syarat kedua. Kalau tak nanti tak sah sembahyang kita. Penat aja sembahyang, tak sah. Lepas tu tak ulang pula tu. Dah lah tak sah, tak ulang pula. Jadi kita kena tahu. Ambil yang dekat bintang tu. Dan ketiga. Dan ketiganya daripada beberapa syarat mengikut imam. Syaratnya apa? Muwafakat makmum dengan imam pada segala sunat-sunat yang jahat menyalahinya. Kita mesti ikut imam pada perbuatan-perbuatan yang sunat kalau kita menyalahi. Dia sunat, benda tu sunat, tapi kalau kita menyalahi, tak nak ikut imam, dikira keji perbuatan tu, jahat perbuatan tu. Boleh? Dalam sembahyang ada benda-benda sunat yang kalau imam buat, kita tak buat, namanya jahat, namanya keji. Tu nak bagi faham pula. Mana contoh perbuatan sunat yang kalau kita menyalahi jadi keji, jadi jahat ni? Seperti sujud tilawah.
Sujud tilawah. Sujud tu sujud sejadah lah kita cakap orang kampung ni. Sujud sejadah. Sujud tilawah, sujud sejadah. Maknanya tak peduli semayang sunat, semayang fardu, sembahyang siang, sembahyang malam, apabila imam baca ayat-ayat sujud sajadah, bila imam turun sujud sajadah, wajib ikut. Wajib ikut. Makna kalau kita tak nak ikut, keji dan jahat perbuatan itu namanya. Jahat perbuatan itu namanya, keji. Jadi walaupun kita tak baca ayat sajadah, imam yang baca. Imam sujud macam pagi Jumaat tu lah, biasa lah kan. Kalau solat-solat lain ni, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, jarang imam duk baca ayat-ayat sejadah tu. Biasa subuh pagi Jumaat tu lah. Pun ada yang tak tahu. Pernah datang seorang, dia kata, Ustaz, saya ada singgah satu masjid ni, saya rasa pahaman sesat kat masjid ni. Kata, pahaman sesat macam mana? Saya berhenti sembahyang subuh 3 rakaat Ustaz subuh. Mana pula tempat sembahyang subuh 3 rakaat ni? Rupa-rupa rakaat pertama tu sujud sejadah. Rakaat pertama sujud sejadah. Lepas baca ayat tu imam sujud lah. Dia pun sujud. Lepas tu kan sambung balik. Lepas tu kan barulah rakaat pertama, rakaat kedua. Dia kata 3 rakaat subuh. Dia kata 3 rakaat. Rupa-rupa tanya. Saya kata lepas dia baca tu dia rukuk tak? Dia kata lepas baca tu dia tak rukuk Ustaz, dia terus sujud. Lepas tu dia bangun balik. Kata tu bukan sesat, itu sujud tilawah. Nasib baik dia tak viral kan tidak nanya lah, dia yang kena. Dia viral ni sembahyang subuh 3 rakaat, rupa dia yang salah. Jadi ingat, kalau imam baca ayat sajadah tu, imam turun, wajib kita ikut. Wajib ikut. Baik laki baik perempuan. Maka wajib muafakat pada buat dan pada tinggal. Wajib buat, kalau tu imam buat wajib buat. Kalau tu imam tak buat, jangan mandai-mandai nak buat. Dia kata apa tu imam ni, dah lah baca alif lam sajadah, tak sujud sajadah pula. Aku nak sujud seorang lah. Jangan. Jangan nak buat rajin. Kita makmum, dia imam. Imam ada allowance. Kita tak ada allowance. Kena ikutlah imam tu, janganlah langgar tu imam. Baik. Jadi kalau imam baca tilawah, sujud tilawah, turun sujud tilawah. Sujud tilawah berkali. Berapa kali sujud tilawah? Sekali kan? Allahu Akbar. Lepas tu naik balik. Allah Akbar. Berdiri balik. Tak ada rukuk-rukuk. Tak ada rukuk-rukuk. Kalau tu imam buat, wajib kita buat. Kalau tu imam tinggal, wajib kita tinggal. Baik, tengok bintang dekat tepi tu. Ada bintang tepi tu. Jumpa tak? Sengitkan kitab. Kalau Jawi, sengitkan kitab Jawi. Kalau Rumi, tak payah sengit lah rasanya. Rumi kena sengit juga, tak payah kan? Rumi tu dekat bawah kan? Jawi kena sengit. Kalau tak nak sengitkan kitab, sengitkan kepala kita macam ni. Tengok, tu penting tu. Ada benda penting tu. Dan seperti sujud sahwi. Sujud sahwi ni sebab apa? Apa sebab sujud sahwi? Antara sebabnya apa? Disunatkan sujud sahwi ni, antara sebabnya kerana kita sengaja meninggalkan sunat-sunat ab'ad, ataupun terlupa nak buat sunat ab'ad. Sunat ab'ad ada 8 tau. Dalam doa kunut dan dalam tasyahud awal. Jadi antara sebab sunat sujud sahwi
meninggalkan sunat ab'ad. Tu sujud sahwi. Sujud sahwi dua kali. Sujud tilawah sekali. Sujud syukur berapa kali? Sujud syukur berapa kali? Tak ingat? Biasa tengok orang lumba motor. Lumba motor dia menang, dia sujud. Main bola, sepak daripada tengah padang masuk gol, sujud. Tu nama sujud syukur. Tapi saya kepala lutut dulu kat luar. Sujud syukur ni kena tutup aurat abang oi. Kena ada wudu abang oi. Kena ngadap kiblat abang oi. Bukan main sujud sebarang. Nak sujud syukur kena ada wudu. Nak sujud syukur kena ngadap kiblat, ada niat, ada takbir, ada salam. Bukan main-main gol sujud. Dah ke mana harah pun tak tahu. Kepala lutut duduk luar. Apa yang lain pun ikut. Ikut. Orang suruh ngaji. Menang lomba basikal, sujud. Juara berjoget, sujud. Juara berjoget, sujud juga. Pemenang penari yang paling hebat dan ligat sekali pada tahun ini dimenangi oleh Polana binti Polan kerana tariannya memukau para peminat. Maka dia dianugerahkan sebagai juara joget di khalayak ramai. Alhamdulillah, sujud syukur. Itu nama mengejek Allah Ta'ala. Jangan nak muji-muji Allah dengan perbuatan maksiat. Jangan tuan. Jangan salah guna. Itu namanya menganjing. Namanya nganjing. Mengejek-ngejek Allah. Duk buat maksiat, buat benda yang Allah larang, patut duk puji Tuhan pula. Alhamdulillah, ini semua tak reti dia ni. Buat benda maksiat, duk puji Tuhan. Alhamdulillah, dianugerahkan tukang joget nombor 1 dalam dunia. Alhamdulillah. Makna apa tu? Dipuji Tuhan dengan perbuatan maksiat dia. Na'udzubillah. Dan seperti sujud sahwi, maka wajib padanya pada sujud sahwi. Pada sujud sahwi ini wajib padanya muafakat pada buat. Mana kalau tu imam sujud sahwi, kita wajib ikut. Yang terlebih rakaatnya imam. Jadi bila terlebih rakaat, imam nanti kadang dia sujud sahwi. Kita makmum belakang ni wajib ikut imam sujud sahwi. Walaupun yang lupa tu imam, bukan kita. Boleh? Yang lupa baca doa kunutnya imam, yang terlebih rakaatnya imam, yang terlupa rakaatnya imam. Jadi sebelum imam bagi salam, imam sujud sahwi, maka kita wajib ikut sujud sahwi. Jangan buat keras duk tunggu situ. Wajib tu, maka wajib padanya muafakat. Tiada pada tinggal. Adapun kalau tu imam tertinggal sujud sahwi, kita boleh sujud sahwi. Imam kalau buat wajib ikut. Kalau imam tinggal sujud sahwi, kita harus sujud sahwi. Boleh menyalahi. Tengok tu. Maka apabila meninggalkan dia sujud sahwi oleh imam, sunat bagi makmum sujud kemudian daripada salam imamnya dan sebelum daripada salamnya kita tadi. Jadi kalau dalam bab sujud sahwi, kalau tu imam tak sujud,
kita makna dibenarkan sujud, dibolehkan sujud. Tapi kalau tu imam sujud, wajib kita ikut, jangan pula kita tak ikut. Itu maksudnya wajib pada muafakat, pada buat, tidak pada tinggal. Habis, masuk dalam balik. Dan tasyahud awal wajib muafakat pada perbuat. Adapun imam tertinggal, adapun imam tinggal tasyahud awal, dan ia imam duduk istirahat. Tahu tak duduk istirahat apa? Duduk istirahat tahu tak? Mana duduk istirahat ni? Kat rumah? Duduk istirahat kat rumah pula dah. Dalam sembahyang tu, sujud pertama, lepas tu duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni. Sujud kedua pula, Allahu Akbar, sujud kedua. Lepas sujud kedua, kita nak bangun kan rakaat seterusnya kan, duduk sebelum bangun tu. Duduk sekejap, qadar tuma'ninah tu, itu nama duduk istirahat. Banyak kita kadang ada yang tak buat. Ada yang tak buat. Lepas sujud kedua, Subhana rabbil a'la wa bihamdi, Allah, terus bangun aja. Tak batal, rugi pahala situ. Ada pahala duduk berehat situ. Namanya duduk istirahat. Duduk berehat seketika sebelum bangun kepada rakaat yang seterusnya. Itu nama duduk istirahat qadar tuma'ninah. Duduk tu qadar tuma'ninah. Kalau tak ada tuma'ninah, tak ada markah, maknanya tak duduk lagi. Jadi duduk istirahat ni memisahkan antara apa? Antara sujud dengan qiyam. Lepas subhana rabbil a'la wa bihamdi, sujud kedua, Allah, lepas tu baru bangun. Itu nama duduk istirahat qadar subhanallah, lepas tu bangun. Ini masalah yang ni, masalah ni dengan baik-baik. Imam pada rakaat kedua, Zuhur karang lah contoh, Zuhur karang, kita ikut imam. Rakaat pertama okey, beres. Rakaat kedua sepatutnya imam baca tahiyat awal. Tiba-tiba imam tak tahulah dia terlupa ke, ataupun dia sakit perut nak cepat ke contohnya. Dia kata ini tahiyat awal sunat apa saja, kalau ketinggalkan pun tak membatalkan sembahyang. Itu lantaklah dia imam. Kita makmum ni. Jadi yang susahnya kita makmum. Imam tak kisah dia nak baca cepat, nak baca lambat, ikut dia imam. Kita makmum ni yang nak kena ada ilmu. Jadi bila tu imam tu tadi lepas sujud kedua, sepatut dia duduk tahiyat, tak, dia bangun, dia terlupa tahiyat awal. Tapi sebelum imam bangun, dia duduk istirahat sekejap. Sebelum dia bangun, dia duduk istirahat sekejap. Cuma dia tak baca tahiyat aja. Dia duduk istirahat, lepas tu dia bangun. Kita ingatkan dia duduk tadi nak baca tahiyat. Tak, dia bukan duduk nak baca tahiyat. Dia duduk istirahat sekejap, lepas tu dia bangun. Okey, faham dah sampai kat situ. Maka bila keadaan begitu, bila kita tengok macam tu keadaannya, maka harus makmum baca tasyahud. Kita boleh baca tahiyat. Kita boleh baca tahiyat. Tapi pastikan tu imam tadi sebelum bangun duduk istirahat. Harus makmum baca tasyahud. Sebab apa pula kata harus? Sebab tiada keji menyalahi. Dikira tidak keji perbuatan tu imam tak baca tahiyat, kita nak baca tahiyat. Dalam keadaan begitu tidak keji, kerana sebelum imam bangun, imam duduk istirahat. Sebab apa tak keji? Sebab imam mengerjakan duduk istirahat itu. Sebab tu imam duduk istirahat itulah kita diharuskan baca tahiyat. Dan jika imam tinggal tasyahud dan duduk, dan tiada duduk tu, mudah-mudahan ada yang tinggal tu. Dan jika imam tinggal tasyahud dan tiada duduk,
Kan kalau duduk sama masalah tadi. Betul tak? Kalau kata duduk juga sama masalah sebelum ni tadi. Tu imam tak baca tahiyat dan duduk. Jadi yang kedua ni lawan yang tadi tu. Masalah kedua. Dan kalau tu imam tinggal tahiyat dan tidak duduk maknanya. Kalau masalah tu imam duduk istirahat, faham dah. Maknanya kalau tu imam tinggal tahiyat awal dan dia duduk istirahat, harus kita baca tahiyat. Ni masalah kedua. Kalau imam tinggal tahiyat, imam tak baca tahiyat dan dia tak duduk. Dia tak duduk, lepas sujud kedua terus bangun, tak ada duduk istirahat. Macam mana nak buat tu? Maka tiada harus makmum membaca tasyahud awal itu. Tak dibenarkan. Tidak dibenarkan kita membaca tahiyat. Tak dibenarkan. Kerana keji menyalahi itu. Makna kalau kita nak baca juga tahiyat, dikira keji menyalahi perbuatan imam. Sebab imam tak duduk istirahat tu, imam terus bangun aja. Maka kita terus bangun. Dan ada pun kunut. Habis dah masalah tahiyat tadi mudah-mudahan Allah bagi kita ingat. Dia mengaji ni kadang dah ingat dah. Yang semayang kan berlaku benda tu, terkepil-kepil kita. Apa nak buat? Padahal dah belajar dah. Kebil. Berapa ramai yang dah belajar masalah ni. Bila tu imam tambah rakaat, bangun juga kita pun. Dah tahu dah kalau terlebih rakaat tak boleh bangun. Biarlah imam bangun, dia yang terlebih rakaat. Kita ingat cukup dah rakaat, dan kita bangun sekali. Padahal dah tahu dah ini dah cukup 4 rakaat ni. Tapi dah tu imam bangun, tu imam pula kawan rapat pula. Bangun aja. Batal semayang kita. Tu banyak berlaku tu. Tu imam dah terlebih rakaat. Semayang zuhur 4 rakaat. Tu imam bangun rakaat kelima. Kita pun bangun sekali. Padahal kita tahu dah cukup dah 4 rakaat ni. Tengok orang bangun, kita tengok kiri kanan ni ramai bangun. Aku tak bangun. Ni kan ramai-ramai tanya aku kan, macam mana aku nak jawab ni? Bangun aja lah. Bangun sekali. Mana boleh bangun? Kita kena duduk dalam tahiyat tu, tunggu tu imam dalam tahiyat. Bukan bangun. Kecuali kita pun syak juga. Ni dah kita yakin dah cukup dah 4 rakaat. Kenapa tu imam ni bangun? Dah tegur, dah niat zikir subhanallah. Imam bangun juga. Maknanya kita jangan bangun. Duduk tahiyat lah. Tunggu nanti kan bagi salam dengan tu imam sekali. Jangan bangun sekali, batal sembahyang kita. Adapun kunut, maka tiada wajib muafakat padanya kunut, pada perbuat dan pada tinggal. Jadi kalau tu imam baca kunut, kita tak nak baca, boleh. Nampak tak tu? Adapun pada doa kunut, maka tiada wajib muafakat, tak wajib kena ikut imam baca kunut. Padanya kunut pada perbuat. Makna kalau imam buat, kita tak semestinya kena buat juga kunut. Dan pada tinggal, kalau tu imam tak nak baca kunut, kita tak semestinya kena tinggal, kita boleh baca. Faham tak? Makna kalau tu imam baca kunut, kita tak nak, boleh. Kalau imam tak nak baca, kita nak baca, boleh. Begitu. Dan pada tinggal, maka jika meninggal imam akan kunut, macam mana nak buat? Kalau andai kata tu imam lah, tak kisahlah kita semayang ke mana-mana ke mana-mana kita semayang. Boleh jadi orang yang semayang depan kita yang jadi imam tu, boleh jadi dia bukan bermazhab Syafi'i. Di sisi dia, contoh, tidak sunat baca kunut. Mana kita tahu? Berhentikan RNR. Tengok orang semayang jemaah, orang semayang kita ikutlah. Tiba-tiba kena pula yang imam ni tadi orang sebelah pantai, orang sebelah timur sana tu. Bukan orang Tanjung Dara. Orang Arab ke mana. Dia subhana rabbil azim wa bihamdi sami Allah liman hamidah Allahu akbar, tak ada kunut. Kita nak baca mana? Kita ni bermazhab Syafi'i ni. Di
sisi kita doa kunut tu sunat abad. Nak buat macam mana ni? Tok imam tak baca doa kunut ni. Jadi maka jika meninggal imam akan kunut, sunat makmum menyalai. Sunat. Di sisi mazhab kita Syafi'i, sunat baca doa kunut walaupun imam tak baca. Contoh ibu bapa ni pergi Mekah, pergi Madinah, kena tu imam yang tak baca doa kunut, sunat kita baca walaupun tu imam tak baca. Faham? Dah nak baca macam mana? Baca doa kunut. Baca doa kunut, bukan doa makan. Doa kunut baca. Jangan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma hadini, itulah. Maka jika meninggal imam akan kunut, maka sunat menyalahi makmum kerana membaca kunut. Jika mengetahui, baik, dikatakan boleh baca lagi, tengok keadaan. Dia ada pula dia punya perkiraan. Jika mengetahui ni dengan makna zon, sangkaan kita. Kalau kita menyangka, aku kalau baca doa kunut ni sekarang, tu maksudnya mendapat akan imam dalam sujud yang pertama. Mana aku ni, kalau aku baca doa kunut ni sekarang, boleh jadi aku akan sempat bersama imam semula dalam sujud pertama. Faham tak tu? Bila kita baca doa kunut, dah tentulah imam jalan dulu, betul? Imam tak tunggu kita. Dia lepas sami Allah, dia sujud. Kita lepas sami Allah nak baca kunut. Jadi kalau seandainya kita menyangkakan begini, kalau aku baca doa kunut ni sekarang, aku sempat kejar imam dalam sujud pertama. Kalau begitu sangkaan kita, maka sunat kita baca doa kunut tadi. Dia kata panjang kunut ustaz, mananya sempat tu imam nak kejar tu imam sujud pertama. Bacalah kunut pendek. Baca kunut pendek. Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd, Allahumma ighfir li ya ghafur, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dah kunut lah tu. Kunut pendek, faham tak? Jadi kalau sepanjang itu, sempat lagi kita nak ikut imam dalam sujud. Tapi kalau Allah mahdini biman hadin, wa afini biman afid, baca pula doa nazilah, kunut nazilah lagi, taknya sempat. Baca doa kunut pendek. Kalau tak nak baca pun boleh, tapi berlubang pahala kita di sisi mazhab Syafi'i, berlubanglah pahalanya. Sebab tu kita ni kalau tertinggal doa kunut sunat sujud sahwi, nak tampal balik lubang dah. Di sisi mazhab kita Syafi'i, kalau tak baca kunut, semayangnya berlubang. Kalau tak baca doa kunut, lepas tu ganti sujud sahwi, tutup lubang balik. Sempurna balik. Ini contoh kalau kita pergi mana-mana, tu imam baca, tu imam tak nak baca, kita sunat baca. Tapi tengok tadi sangkaan kita, kalau aku baca ni sempat sujud dengan imam, sunat baca. Tapi lagi Allahumma salli ala Muhammad, haula wala quwwata illa billah. Dan jika mengetahui makmum mendapat akan imam dalam duduk, di dalam duduk imam antara dua sujud, maknanya gini, kita kata gini, kalau aku baca kunut ni sekarang, boleh jadi aku akan dapat kejar imam balik waktu imam duduk antara dua sujud. Tadi lain kan? Tadi kita menyangkakan kalau aku baca doa kunut ni sekarang sempat dengan imam sujud pertama. Sebab baca kunut pendek. Sami Allah liman hamidah, Rabbighfirli, Allahumma ighfirli ya ghafur, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Ada sempat je tu sujud. Tak payah angkat tangan lah. Tak wajib angkat tangan tu. Tapi kalau nak angkat tangan pun boleh. Kalau tak nak angkat tangan pun boleh. Jadi kalau sangkaan kita, aku kalau baca doa kunut ni sekarang, aku akan dapat kejar imam waktu imam duduk antara dua sujud. Maka pada ketika ini, kalau sangkaan kita begitu, makruh kita baca doa kunut. Makruh baca.
Boleh baca makruh. Dah kita makruh jangan buatlah. Bila dah kata makruh jangan buat. Benda-benda makruh dalam solat ni mengurangkan pahala. Jadi kalau dalam kitab Muniyatul Musalli, dia akan bagi tahu kita perkara-perkara yang makruh dalam sembahyang. Apa perbuatan yang makruh dalam solat? Kita kena tahulah supaya kita boleh mengelakkan diri daripada buat. Kita nak pahala sempurna. Jadi kita nak kena elak, kena jaga sembahyang kita ni daripada benda haram yang membatalkan dan daripada perbuatan yang memakruhkan, yang mengurangkan pahala sembahyang kita. Ini antaranya. Antara benda yang hukumnya makruh kalau kita buat, iaitu baca doa kunut dan kita sempat nak kejar tu imam waktu imam duduk antara dua sujud. Hukumnya makruh baca doa kunut waktu tu. Jadi tak payah baca ya. Tapi kalau kita sangka aku baca ni sempat sujud sekali dengan imam, sunat baca. Dan jika mengetahui makmum bahawa tiada sempurna kunutnya makmum, melainkan kemudian daripada turun imam bagi sujud yang kedua, hukumnya haram atas makmum membaca, haram atas makmum menyalahi. Ini lagi jangan buat. Kalau buat batal sembahyang. Mana contohnya? Sami Allah liman hamidah, imam. Allahu akbar, imam sujud pertama. Kita nak baca kunut. Kita kata kalau aku baca doa kunut ni garang. Memang waktu imam sujud kedua nanti garang baru aku dapat kejar dia balik. Maka kalau begitu sangkaan kita, haram baca doa kunut. Mana jangan baca. Ikut tu imam sujud terus. Sebab kalau kita baca juga doa kunut, Allahumma hdini fi man hadait, imam sujud pertama. Wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallit, tu imam duduk antara dua sujud. Kita tak selesai kunut lagi. Lepas tu imam Allahu akbar sujud kedua. Kita tak selesai lagi kunut, batal sembahyang kita. Batal sembahyang. Sebab dah tertinggal dua rukun dengan imam. Dah tertinggal dua rukun. Sujud pertama rukun satu, duduk antara dua sujud rukun kedua. Jadi kita dah tertinggal dengan imam dua rukun fi'li yang membatalkan kita ni kalau tertinggal dengan imam dua rukun fi'li dengan sengaja, batal sembahyang. Dua rukun fi'li, dua rukun perbuatan. Walaupun rukun pendek campur rukun panjang. Rukun pendek mana? Rukun panjang mana? Sujud. Rukun pendek mana? Antara dua jadi kita berdiri lagi. Tu imam sujud, kita tak sujud lagi. Tu imam duduk antara dua sujud, maknanya kita dah tinggal satu rukun sempurna, iaitu sujud pertama. Tu imam turun saja sujud yang kedua, dah ada lagi satu rukun. Mana jarak antara imam dengan kita yang sedang berdiri tadi, dua rukun fi'li dengan sempurna, maka batal sembahyang. Banyak perkakas sembahyang ni. Ingatkan boleh main sembahyang. Ingatkan boleh main sembahyang aja. Rupa ada. Itulah tu. Tu yang kita tak nak ngaji tu. Tahu dah sembahyang, susah. Ikut je lah imam tu. Ikut macam mana nak ikut. Dan tiada turun ia. Jadi kerana membaca kunut dan tiada turun ia bagi sujud yang pertama, melainkan kemudian daripada tunduk imam bagi sujud yang kedua, nescaya batal sembahyangnya. Batal sembahyang kita. Nampak tak? Jadi kalau kita semata-mata nak sembahyang berjamaah tanpa belajar, jangan kata 27 batal sembahyang. Sebab tu kita ni jangan semata-mata nakkan sembahyang jemaah, jaga jemaah. Ngaji sembahyang
semayang jemaah, ngaji tentang solat tak mau. Janganlah. Nak jaga solat jemaah 5 waktu tu terbaik, memang disuruh. Tapi kalau semata-mata nak jaga solat jemaah 5 waktu dengan tidak belajar, ini tak betul. Faham tak? Nak jaga jemaah aja, pantang azan berlari ke masjid, bagus. Tapi bila tu guru nak ajak, marilah kita belajar bab solat. Bab solat ni ada masbuk, ada muwafiq. Kalau salah buat nanti batal semayang kita. Ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Bila kita nak jemaah pula, ada syarat-syarat yang kita nak kena tahu. Kalau tak nanti batal semayang jemaah kita. Tak payahlah, isa semayang sudah, asalkan semayang jemaah. Jangan. Jangan. Penat kita nanti. Penat buat, dapat dosa. Faham? Orang lain sembahyang jemaah dapat pahala, kita sembahyang jemaah jadi dosa. Dah bila dah terbatal, kita tak ulang balik dengan yang betul, tak jadi dosa. Contoh masalah tadi, saya sembahyang, saya baca doa kunut sampai tu imam sujud yang kedua, saya tak turun lagi, batal sembahyang saya. Tapi oleh kerana saya tak tahu, saya tak nak belajar, tak nak mengaji, bila tu imam bagi salam, saya pun bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Batal sembahyang saya. Dan saya tak ulang pula dengan sembahyang yang betul. Faham tak? Takkan jadi dosa tu? Kan jadi dosa. Sebab tu solat kita, bila nyata pada kita solat kita batal, solat kita tak sah, wajib kita qada'kan dia. Bila kita sadar dan kita tahu sembahyang kita tu batal, wajib ganti. Ini masalahnya, kita tak ganti. Salah kita, tak nak mengaji, salah kita. Sebab tu belajar ilmu yang bersangkut paut dengan ibadat tu hukumnya wajib, supaya mengelakkan diri kita daripada membuat dengan cara yang salah. Kita tak boleh nanti nak mendakwa depan Allah, ya Allah minta maaf lah tak tahu, ya Allah minta maaf lah tak tahu. Siapa suruh tak ambil tahu? Ya Allah minta maaf lah tak tahu, nak sembahyang ni kena ada wuduk rupanya, minta maaf lah tak tahu. Boleh macam tu? Jadi jangan nak mudah-mudah buat alasan. Persoalan di hari kiamat besok halus sehalus-halusnya. Jangan kita pandai nak mereka-reka alasan. Tak apa, kita tak tahu, tak apa, Tuhan tak marah. Benda lain kita ambil tahu, benda yang harus kita ambil tahu. Silap-silap yang haram pun kita ambil tahu, yang wajib pula kita tak nak ambil tahu. Hal orang kita ambil tahu, aib orang kita ambil tahu, congkir rahsia orang. Tapi benda yang wajib tahu tak nak pula, yang haram kita ambil tahu. Sebab tu jangan kita nak sedap-sedap. Belajarlah, belajar. Sembahyang jemaah jaga, tapi mengaji, belajar. Baru terbaik. Kemudian yang keempat, syarat kedua, ketiadaan ketinggalan daripada imam dengan 2 rukun fi'li kedua. Mana kedua-duanya rukun fi'li. Rukun fi'li apa? Rukun perbuatan. Rukun perbuatan, rukun fi'li, rukun perbuatan. Jadi pastikan kita dengan imam jangan tinggal 2 tiang ni. Jangan sampai 2 tiang tinggal. Kalau 1 tiang boleh lagi, tapi kalau tinggal 2 tiang, batal sembahyang kita. Kalau macam kita dulu tak mengaji, sembahyang diam. Tu imam rukuk, saya dah habis baca Fatihah dah. Tu imam rukuk, saya buat dia. Ya Allah. Sepatutnya saya kena rukuk lah. Saja saya kena rukuk, biar tu imam rukuk dulu. Tu imam kata sami Allahu liman hamidah, duduk berdiri buat dia. Jadi saya dah tinggal 1 rukun tu. Saya dah tinggal 1 rukun. Mana rukun yang saya tinggal? Rukuk. Sekarang saya berdiri, tu imam rukuk, saya tak tinggal lagi. Saya berdiri, tu imam rukuk, saya tak tertinggal lagi. Tu imam sami Allahu liman hamidah,
makna saya dah tertinggal rukuk, dah satu rukun. Sekarang tu imam sedang qiyam, sedang i'tidal, betul? Rukun pendek. Saya berdiri lagi, tak rukuk lagi. Tu imam pun turun, Allahu Akbar. Tu imam sujud. Maknanya bila tu imam sujud, antara saya dan tu imam dah tinggal dua rukun fi'li, iaitu sujud, iaitu rukuk dan i'tidal. Kalau saya tertinggal dengan imam dua rukun ni tanpa keuzuran yang dibenarkan, batal sembahyang saya. Kecuali saya ada keuzuran. Mana keuzurannya? Contoh, saya makmum yang muwafiq. Makmum muwafiq, makmum yang dapat waktu bacaan Fatihah sewaktu qiyam imam. Tapi oleh kerana tadi berlaku sesuatu, saya tak sempat nak habiskan Fatihah saya. Sedangkan saya makmum yang muwafiq. Makmum muwafiq wajib habiskan Fatihah. Kalau tu imam rukuk, saya tak boleh rukuk selagi Fatihah saya tak habis. Jadi dalam keadaan begini, saya dibenarkan ketinggalan dengan imam dua rukun yang panjang-panjang. Dalam masalah ni, saya dibenarkan ketinggalan dengan imam dua rukun yang panjang-panjang, tiga rukun yang panjang. Dibenarkan ketinggalan dengan imam. Sebab menghabiskan Fatihah, tak apa. Tertinggal dua rukun tak apa. Sebab saya nak kena habiskan Fatihah, kerana saya makmum muwafiq. Lain saya makmum masbuk. Masbuk tak wajib habiskan Fatihah, kecuali qadar sedapat. Ini dah, saya dah habis Fatihah, saja nak suruh tu imam tu sujud, sekarang baru saya kejar daripada belakang. Kata tu imam jalan dua tiang dulu, sekarang saya hebat sekali, senyum potong sekali dua tiang. Batal mayang saya. Kecuali ada keuzuran. Ada keuzuran tak apa. Ini tak ada keuzuran saja, biar tu imam. Tu imam rukuk mau kita berdiri lagi, tu imam i'tidal kita berdiri lagi. Sibuk baca surah. Surah tak wajib. Kita makmum tak wajib baca surah. Yang pergi habiskan surah tu apa? Lepas Fatihah baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tu imam Allahu Akbar, kita baca surah lagi. Sami Allah liman hamidah, habis surah lagi. Tu imam sujud je, batal sembahyang itu. Jangan main-main. Salah cara, batal sembahyang itu. Tak sah sembahyang. Okey. Keempat, ketiadaan ketinggalan daripada imam dengan dua rukun fi'li kedua, yakni rukun bangsa perbuatan dengan ketiadaan uzur. Nampak tak? Saja je, tak ada uzur pun. Tak ada apa-apa keuzuran pun saja, biar tu imam jalan dulu dua rukun. Batal sembahyang. Tengok tu ada bintang lagi tu. Bintang apa pula tu? Ke tepi kan, sengitkan kepala kita balik tengok. Dan jika memperbuat imam akan kunut, harus bagi makmum dah baca ke belum ni tadi? Dan jika memperbuat imam akan kunut, harus bagi makmum meninggalkannya dan sujud ia dengan sengaja dan menanti ia makmum akan imam di dalam sujud. Tu ada tambahan nota situ. Jadi kalau tu imam baca kunut, kita tak nak baca, boleh tunggu imam dalam sujud. Tunggu dalam sujud. Boleh? Faham tak? Imam tak baca doa kunut, imam baca, kita tak nak baca, boleh kita tunggu imam dalam sujud. Boleh tunggu imam dalam sujud. Tak batal sembahyang dan tak dinamakan keji perbuatan itu. Habis. Dan ketiadaan mendahului. Jadi ingat jangan tinggal dua rukun fi'li dengan imam, jangan. Kecuali ada keuzuran, contohnya tadi kerana nak menghabiskan Fatihah kita sebagai makmum yang muwafiq.
Makmum masbuk tak apa. Makmum masbuk baca sekadar. Okey, faham baik-baik masbuk muwafiq ni. Sepintas lalu kita bagi tahu. Nak tunggu bab dia nanti lambat belakang tau. Kita ni sembahyang Jumaat selalu. Jadi nak bagi tahu ni, dengar baik-baik makmum masbuk muwafiq. Makmum masbuk, makmum muwafiq. Banyak kita salah faham bila tanya apa makmum masbuk, apa makna makmum masbuk. Dia kata makmum masbuk ni makmum yang masuk lambat. Makmum yang masuk lambat, dia kata makmum masbuk. Tak kena. Makmum masbuk bukan makmum masuk lambat. Dengar baik-baik. Makmum masbuk, makmum yang tidak mendapat waktu bacaan Fatihah qadar pertengahan sewaktu tu imam masih berdiri. Sewaktu tu imam masih berdiri, tak peduli rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, tak peduli sembahyang sunat, sembahyang fardu, tak peduli sembahyang qada, tak peduli sembahyang siang, sembahyang malam. Waktu tu imam sedang berdiri, jangan fikir tu imam baca tak baca. Faham baik-baik? Jangan fikir tu imam tu baca Fatihah ke, tak baca Fatihah ke, tu imam baca surah ke, tu imam tak baca surah ke, tak peduli yang tu. Jangan pandang benda tu. Bila tu imam berdiri, kita ni dapat, kalau kita tak dapat masa bacaan Fatihah qadar pertengahan, katakanlah dalam lingkungan pada huruf 40 saat lebih kurang, 40 saat lebih kurang bacaan Fatihah orang ramai-ramai. Jangan dikira orang yang melaju baca, dan jangan dikira orang yang lambat baca. Jangan, pertengahan. Kata lebih kurang 40 saat. Okey, faham baik-baik. Okey, bila nak dikira ni? Kita dapat tak dapat ni bila nak kira? Bila sempurna takbiratul ihram kita. Yang dekat kolah tadi, ambil air sembahyang main siram-siram dengan kawan tu, itu tak kira. Allahu Akbar. Imam dah berdiri dah ni. Imam dah berdiri kat depan. Kita datang lambat. Allahu Akbar. Mulai daripada bar tadi tu hingga tu imam rukuk, hingga tu imam turun rukuk. Sebelum tu imam rukuk, kita dapat tak 40 saat tadi? Kalau dapat 40 saat bacaan pertengahan Fatihah tu, mana 40 saat tu? Kalau dapat, namanya kita ni muwafiq. Namanya muwafiq. Okey, terang tu dulu. Muwafiq. Kalau tak dapat 40 saat, dengan makna kita takbir aja Allahu Akbar, baru masa berjalan antara takbir kita dengan rukuk imam, baru 10 saat tu imam dah rukuk. Baru 10 saat kita takbir Allahu Akbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contohlah, bukan, jangan buat kira pula nanti. Kamu punya lurusnya Allahu Akbar 1, 2, 3. Orang sebelah kata, kau baca apa pula ni? Dan tadi semayang belajar kat Masjid Tanjung Dara, ustaz tu dia kira lepas takbir kira 1, 2, 3, 4, 5. Ada ajaran sesat pula nanti ke. Anggaran. Lepas takbir Allahu Akbar 1, 2, 3, katalah 10 saat. 10 saat tu imam rukuk. Maknanya soalannya di sini nak tanya. Soalannya di sini, kita dapat ataupun tidak masa bacaan Fatihah yang pertengahan tadi? Dapat ke tidak? Dapat ke tak dapat? Dapat ke tak dapat? 40 saat dapat ke tak dapat? Tak hanya menjawab. Dia tengoknya kita tergebil-gebil orang tanya. Dapat tak dapat?
Lepas takbir Allahu Akbar, 10 saat tu imam rukuk. 10 saat tu imam dah rukuk. Kita dapat ke tidak 40 saat? Tak dah? Dapat berapa saat tadi? 10. Masa bacaan Fatihah yang pertengahan lebih kurang 40 saat. 40 saat. Kita dapat 10 saat saja. Baru takbir Allahu Akbar, 10 saat tu imam rukuk. Jadi kita ni makmum yang tak dapat waktu membaca Fatihah yang pertengahan sewaktu imam sedang berdiri. Yang kita dapatnya 10 saat je. 10 saat mana nak lulus bacaan Fatihah no? 10 saat tak muat ayat Fatihah. Sebab tu tadi dia kata 40 saat ni. 40 saat ni boleh telus Fatihah. Kalau 10 saat, 5 saat, 15 saat, 20 saat tak telus Fatihah. Jadi namanya kita ni makmum yang tidak mendapat waktu membaca Fatihah sewaktu tu imam sedang berdiri. Bila tak dapat masa tu, nama kita makmum yang masbuk. Namanya kita makmum masbuk. Okey. Makmum masbuk. Sebab apa masbuk? Sebab saya tak dapat 40 saat tadi. Baru takbir 5 saat tu imam rukuk. Baru takbir 20 saat tu imam rukuk. Baru takbir 30 saat tu imam rukuk. Saya tak dapat 40 saat. Waktu tu imam berdiri tadi saya tak dapat 40 saat. Baru 5 saat dia rukuk dah. Baru 3 saat dia rukuk dah. Baru 2 saat rukuk dah. Namanya masbuk. Boleh faham tak cakap tu? Okey. Bila kita dah tahu kita masbuk, apa yang kita nak kena buat? Bila kita makmum masbuk, kita tidak wajib membaca Fatihah hingga selesai. Baca sekadar yang dapat. Dalam masa 5 saat tadi, dalam masa 10 saat tadi, daripada bismillah sampai mana tu imam rukuk, cepat-cepat rukuk, dapatkan tumakninah dengan imam dalam rukuk. Itu kerja kita sebagai makmum yang masbuk. Tak wajib habiskan Fatihah. Selebihnya Fatihah ditanggung oleh imam. Faham tak? Boleh tak? Saya takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, tu imam rukuk. Nampak tak? Tu imam rukuk. Saya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, tu imam rukuk. Saya masbuk. Dah tu Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim mana? Ditanggung oleh imam. Saya tak wajib habiskan Fatihah. Kerja saya cepat-cepat dapatkan rukuk dengan imam. Dapatkan tumakninah supaya rakaat itu saya dapat. Supaya rakaat itu saya dapat. Dikira saya satu rakaat walaupun Fatihah saya bismillah saja tadi. Itu tugasan makmum masbuk. Maknanya Fatihah kita ditanggung oleh imam. Masalah masbuk muwafiq ni, dia berlaku pada tiap rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Dia bukan mula-mula masuk semayang tu saja masbuk muwafiq. Rakaat kedua kita kena pastikan begitu juga. Contoh, lepas daripada baca tahiyat awal. Lepas baca tahiyat awal sebagai contoh, lepas tahiyat awal tu imam bangun kan? Tu imam bangun. Allahu Akbar, tu imam berdiri. Dia dah tak baca kuat. Dah rakaat ketiga. Betul tak? Kita pun bangunlah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. 5 saat tu imam rukuk dah. 5 saat tu imam rukuk. Okey, soalan, dapat tak masa Fatihah? Dapat tak kita? Tak dah? Tak dapat. Namanya mas apa? Mas cotek? Mas apa? Masbuk. Mas cotek pula dah. Masbuk. Bila masbuk, wajib tak ambilkan Fatihah? Wajib tak masbuk?
Wajib tak habiskan Fatihah? Masbuk. Tidak wang. Dah kerja kita bang. Kejar tu imam dalam rukuk. Dapatkan tu makninah dengan imam dalam rukuk tadi. Ini rakaat ketiga ni. Sebab rakaat ketiga pun tadi kita tak dapat 40 saat, dapat 10 saat je. Tu imam dia sakit perut. Dia sama Allah Akbar, dia tarik nafas, dia baca Fatihah senapasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Lepas tu rukuk dah Allahu Akbar. Kita baru alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya kita masbuk. Jangan marah tu imam. Marah tu imam ni apa ni laju aku baru iyyaka na'budu dia dah rukuk. Jangan marah tu imam. Terima kasih dengan tu imam. Tu imam tanggung Fatihah kita, belanja Fatihah. Lepas bagi salam, ajak tu imam pergi minum sekejap. Masih imam ni, apa ni kau terima kasih ni? 4 rakaat masbuk tadi. Tapi 4 rakaat Fatihah bismillah aja. Yang lain tu imam tanggung. Itu masbuk Maknanya bila tak dapat 40 saat sewaktu imam berdiri, namanya masbuk. Ingat tu. Kalau dapat 40 saat namanya muwafiq. Bila muwafiq, wajib habiskan Fatihah. Tu imam rukuk, kita tak boleh rukuk. Tu imam i'tidal, kita tak boleh rukuk selagi tak habis Fatihah. Tu imam sujud, kita tak boleh habiskan kita tak boleh rukuk lagi sebab Fatihah kita tak habis. Cuma ni sekadar nak bagi tahu perbezaan masbuk muwafiq saja dulu. Okey, ini contoh datang awal tapi masbuk. Tu imam kata Bilal qomat. Kita pun qomat. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. Kita tukang qomat. Lepas tu imam kata Allahu akbar. Imam baca doa iftitah lebih kurang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin contohnya. Ataupun sembahyang zuhur kita tak dengar dia baca. Kita tukang qomat tadi. Lepas takbir Allahu akbar baru berlalu kita pun usolli fardhu zuhur 4 rakaat. Allahu akbar baru berlalu 15 saat tu imam rukuk dah. Ini rakaat pertama ni. Kita tukang kamat tadi. Datang awal, nampak tak? Tapi tetap kita namanya masbuk juga. Sebab apa masbuk? Tak dapat masa bacaan Fatihah yang pertengahan sewaktu tu imam berdiri. Kita dapat 15 saat saja tadi. Walaupun kita tukang kamatnya. Walaupun datang cepat, nampak tak? Datang cepat pun ada kala jadi masbuk. Datang lambat ada kala jadi muwafiq. Tengok contoh. Saya datang lambat, inilah lepas ni berhenti ya. Okey, datang lambat. Tu imam dah semayang dah. Saya main siram-siram dengan kawan dekat kolah, main siram-siram. Jadi saya ni datang lambat. Saya kata, biar sekarang tu imam aku takbir, tu imam rukuk, aku rukuk nak cenelat. Tu imam dia bijak. Dia tengok kat cermin tu ada orang baru masuk. Tu imam pun tadi Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Inna a'tainakal kautsar. Kita pun cepat-cepatlah. Konon-konon ni kan sekejap dah berdiri ni. Kita bersolli fardhu isya'i 4 rakaatin. Makmum ni Allahu akbar. Lepas inna a'taina tu imam baca alif lam mim dalikal kitabul la raib. Dia baca surah panjang dah pula tu imam. Mana? Bila dia dah baca surah panjang, kita yang datang lambat tadi dapat tak 40 saat? Dapat tak? Namanya muwafiq walaupun datang lambat. Nampak tak? Jadi masbuk muwafiq bukan makna masbuk tu makna datang cepat datang lambat dah. Masbuk makmum yang tak dapat waktu bacaan Fatihah sewaktu qiyam tu imam. Muwafiq maknanya makmum yang dapat waktu 40 saat waktu bacaan Fatihah pertengahan waktu imam sedang berdiri. Tu saja. Tak apa ulang-ulang, nanti mengaji ni memang macam itulah, kejap ingat. Wallahu alam. Jadi ngam-ngam 11.30 kita berhenti. Oh cantik saya tak masa. Mudah-mudahan nanti kita jumpa lagi lah insya-Allah.
salah silap saya minta ampun maaf, la haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan dengan berkah majlis kita pada pagi ini, mudah-mudahan sekalian kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lupa kedua ibu bapa kita, ahli keluarga kita semuanya, anak cucu cicit kita semuanya, kawan-kawan kita semuanya, sahabat kita semuanya yang mengaji di sini dan kawan-kawan kita yang mengaji secara online ni, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam jagaan Allah, redha Allah, keampunan Allah. Mudah-mudahan dipanjangkan umur untuk terus perbaiki ibadah, dimurahkan rezeki supaya kita tenang nak beribadah. Mudah-mudahan direzekikan oleh Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala mempermudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Jadi salah silap, kelemahan, kekurangan saya minta ampun maaf banyak-banyak. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina ma'a ahli qudri wa dhakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Alhamdulillah. Masih uji. Jazakallah. Masih uji. Jazakallah. Masya-Allah. Masih dah. Masih dah. Mana?